Salam sejahtera, saya Beatrice Ayuvilia, anak Kevin, nombor metrik 98366. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya untuk GKP 3353 yang bertajuk Persepsi Pelajar Seni FFGK UNIMAS terhadap potensi keusahawanan seni sebagai sumber penjanaan pendapatan. Pembentangan ini akan merangkumi 3 bab utama iaitu bab pertama pengenalan, bab kedua kajian literatur dan bab ketiga metodologi kajian. Untuk latar belakang kajian, bidang seni sering dikaitkan dengan persepsi bahawa ia tidak mampu menjana pendapatan yang stabil dan berpanjangan. Pandangan ini telah lama wujud dalam masyarakat dan sering dianggap sebagai satu realiti yang tidak boleh dielakkan. Walau bagaimanapun, perkembangan industri kreatif pada masa kini menunjukkan bahawa seni bukan sekadar ekspresi kreatif, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi yang signifikan. Bidang seperti seni visual, reka bentuk, muzik, seni persembahan dan kandungan digital telah membuka pelbagai peluang kerjaya dan keusahawanan. Namun begitu, persepsi negatif ini masih memberi kesan kepada pelajar seni, terutamanya dalam membentuk keyakinan mereka terhadap masa depan kerjaya. Seterusnya kita beralih kepada penyataan masalah. Seperti yang kita tahu, walaupun industri kreatif berkembang, masih terdapat jurang antara realiti industri dan persepsi pelajar seni sendiri. Ramai pelajar seni masih ragu-ragu sama ada bidang yang mereka pelajari mampu menjana pendapatan yang mencukupi. Tekanan daripada keluarga, pandangan masyarakat serta kekurangan pendedahan kepada model kejayaan dalam bidang seni turut mempengaruhi persepsi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan pelajar kurang yakin, tidak bersedia untuk meneruskan keusahawanan seni dan akhirnya memilih laluan kerjaya yang tidak selari dengan bidang pengajian mereka. Selain itu, kajian khusus yang menumpukan kepada persepsi pelajar seni di FFGK UNIMAS masih terhad. Justru, kajian ini dijalankan bagi mengisi jurang tersebut. Seterusnya kita beralih kepada objektif dan persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 3 objektif utama iaitu yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kepercayaan pelajar seni UNIMAS terhadap persepsi negatif bahawa seni tidak boleh dijadikan sumber pendapatan. Yang kedua, kajian ini menilai faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi persepsi tersebut. Yang ketiga, kajian ini menganalisis bagaimana pelajar seni menilai potensi sebenar bidang seni sebagai satu kerjaya yang boleh menjana pendapatan. Berdasarkan objektif tersebut, kajian ini mengemukakan 3 persoalan utama iaitu yang pertama, adakah pelajar seni UNIMAS mempercayai bahawa seni tidak boleh dijadikan sumber pendapatan utama? Yang kedua, apakah faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi persepsi tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah pelajar seni menilai potensi kerjaya dan peluang menjana pendapatan dalam bidang seni? Seterusnya kita beralih kepada bahagian kajian literatur. Bahagian ini membincangkan kajian literatur yang menyokong kajian ini dari segi teori dan kajian lepas. Antara teori utama yang digunakan ialah teori persepsi sosial oleh Allport, yang menjelaskan bahawa persepsi individu terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial dan pengaruh persekitaran. Selain itu, teori model budaya iaitu Bourdieu digunakan untuk menerangkan bagaimana latar belakang keluarga, pendidikan dan pendedahan budaya mempengaruhi keyakinan serta pandangan pelajar terhadap kerjaya seni. Kedua-dua teori ini membantu memahami bagaimana persepsi pelajar seni terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor luaran. Untuk bahagian industri kreatif dan persepsi pelajar pula, kajian literatur juga menunjukkan bahawa industri kreatif menjubang secara signifikan kepada ekonomi negara. Namun, walaupun peluang wujud, persepsi negatif terhadap kerjaya seni masih berleluasa. Beberapa kajian mendapati bahawa pelajar seni sering berhadapan dengan konflik antara minat peribadi dan jangkaan sosial. Kurangnya pendedahan kepada kejayaan sebenar dalam industri kreatif menyebabkan pelajar suka melihat seni sebagai satu pilihan kerjaya yang realistik. Ini menunjukkan bahawa masalah utama bukan ketiadaan peluang, tetapi persepsi dan kepahaman yang terhad. Bagi bahagian jurang kajian, berdasarkan kajian lepas, kebanyakan penyelidikan lebih menumpukan kepada aspek industri atau penggiat seni profesional. Kajian yang memfokuskan kepada pelajar seni sebagai bakal tenaga kerja kreatif masih kurang.
Selain itu, banyak kajian hanya menggunakan satu kaedah penyelidikan sahaja. Oleh itu, kajian ini menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, khususnya dalam konteks pelajar FSJK UNIMAS. Untuk bahagian reka bentuk kajian, bahagian ini membincangkan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan mixed method, iaitu gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif digunakan terlebih dahulu untuk mengenal pasti pola umum perspektif pelajar, manakala kaedah kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih kerana ia membolehkan kajian dijalankan secara lebih sistematik dan seimbang. Bagi kaedah pengumpulan data, bagi data kuantitatif, soal selidik diedarkan menggunakan Google Form kepada pelajar FSJK UNIMAS. Soal selidik ini mengandungi item berkaitan latar belakang responden, perspektif terhadap bidang seni dan potensi penjanaan pendapatan. Bagi data kualitatif pula, temu bual berstruktur dijalankan dengan beberapa pelajar terpilih. Soalan temu bual dibina berdasarkan persoalan kajian dan bertujuan mendapatkan pandangan serta pengalaman sebenar pelajar. Untuk analisis data pula, data kuantitatif dianalisis menggunakan kaedah statistik asas seperti peratusan, min dan carta ringkas bagi mengenal pasti pola umum perspektif pelajar. Data kualitatif pula dianalisis menggunakan analisis tematik di mana jawapan temu bual dibahagikan kepada tema-tema utama seperti perspektif kerjaya, faktor pengaruh dan pengalaman menjana pendapatan. Gabungan kedua-dua analisis ini membantu menghasilkan pendapatan yang jelas dan menyeluruh. Bahagian yang seterusnya ialah etika dan limitasi. Aspek etika kajian dijaga dengan memastikan penyertaan adalah secara sukarela dan identiti responden dirahsiakan. Responden juga diberi kebebasan untuk menarik diri pada bila-bila masa. Antara limitasi kajian ialah skop kajian yang terhad kepada pelajar FSJK UNIMAS sahaja serta kebergantungan kepada laporan kendiri responden. Walau bagaimanapun, penggunaan dua kaedah pengumpulan data membantu mengurangkan kesan limitasi tersebut. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan untuk memahami perspektif pelajar seni terhadap potensi keusahawanan seni sebagai sumber penjanaan pendapatan. Dapatan kajian diharapkan dapat memberi manfaat kepada pelajar, fakulti dan pihak keberkepentingan dalam merangka sokongan yang lebih berkesan kepada pelajar seni. Kajian ini juga diharap dapat membuka ruang kepada penyelidikan lanjutan dalam bidang seni dan ekonomi kreatif. Bahagian terakhir selepas ini merupakan rujukan saya. Sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.